Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Dan pada pagi ini kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan usul bid'ah. Itu pada muka surat yang ke-34. Pada muka surat yang ke-34 yang mana saya telah pun sebut kepada tuan-tuan berkenaan dengan usul yang ke-10, iaitu apabila sesuatu perkara berlegar di antara sunnah dan juga bid'ah itu, mana jalan pilihan kita dan mana apa yang kita nak sebut dan apa yang kita nak pakai, guna pakai. Dan di antara apa yang kita nak sebut dan apa yang kita nak guna pakai itu, iaitu apabila di antara dua benda, bid'ah dan sunnah, maka hendaklah kita memilih perkara yang berbentuk meninggalkan bid'ah itu adalah lebih baik lagi. Kemarin kita telah baca macam mana hadis Atiyah menjelaskan bahawa orang yang bertakwa lagi wara' mengutamakan apa yang menjamin kesejahteraan diri dan mengelakkan terjerumus daripada perkara syubhah. Dia meninggalkan setengah benda yang dilihat sebagai halal kerana bimbang melakukan perkara yang haram. Dan sifat orang wara' ialah bimbang akan diri sendiri, dan inilah makna taqwa yang sebenarnya. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan sesiapa yang mengelak diri daripadanya, perkara samar itu bermakna dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjumus dalam perkara-perkara yang samar, maka dia terjumus dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang merumput di sekitar kawasan larangan, pasti dia akan merumput di dalamnya. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah adalah perkara-perkara diharamkan olehnya. Dan ketahuilah sesungguhnya pada tubuh manusia ada seketul darah. Bila baik seluruhnya, maka baiklah semuanya. Bila rosak seluruhnya, maka rosaklah semuanya. Maka ketahuilah itu adalah hati. Rawahul Bukhari, Muslim, Tirmidzi wa Ibnu Majah. Baik. Jelas di sini bahawa lari daripada perkara syubhah itu adalah merupakan salah satu daripada penyelamat iman dan maruah seseorang, ialah mengelakkan diri daripada perkara samar dan tidak membabitkan diri dalamnya. Dan tidak sepatutnya seorang itu merosakkan kehidupan akhiratnya dengan terlibat dengan syubhah yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke lembah kufur, syirik dan bid'ah serta sesat. Sabda Nabi SAW, قد تركتم على البيضاء الليل كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة خلفاء الراشدين والمهديين
al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya aku tinggal kepada kamu dalam keadaan yang terang, jelas dan nyata. Malam seperti siangnya, tidak seorang yang menyeleweng daripadanya kecuali binasa. Siapa yang masih hidup di kalangan kamu, pasti akan melihat banyaknya perselisihan. Oleh itu hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, dan ketahuilah sunnah juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Ia terpimpin, diberikan hidayah, hendaklah berpegang dengannya seperti kamu menggigit dengan gigi gerham. Dalam kenyataan di atas terang, kaedah Islam dan prinsip dan sepatutnya seorang itu memilih melakukan perkara yang dihukumkan sebagai bid'ah, walaupun ada yang mengatakan itu tidak. Dan daripada Hawra As-Sa'di, katanya, saya bertanya kepada Hasan bin Ali, apakah hadis yang kamu hafal ingat daripada Nabi SAW? Beliau menjawab, saya menghafal daripada baginda, tinggalkan apa yang diragukan kepada apa yang meragukanmu. Sesungguhnya benar itu keterangan, sesungguhnya benar itu ketenangan, dan dusta itu keraguan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Dalam hadis Ibnu Majah menyebut daripada Muaz bin Jabal, katanya tatkala Nabi SAW mengutuskan saya ke Yaman, baginda bersabda, janganlah kamu menjatuhkan hukum dan memutuskan satu perkara, melainkan janganlah kamu menjatuhkan hukum dan memutuskan sesuatu perkara melainkan berdasarkan kepada apa yang kamu tahu. Jika kamu muskil tentang suatu perkara, maka tunggulah sehingga nyata kedudukannya, atau kamu menulis kepadaku tentangnya. Rawahu Ibnu Majah. Abu Syamah berkata, siapa yang melakukan satu perkara yang mewahamkan bahawa dia disyariatkan padahal dia tidak disyariatkan, maka ia melampau dan melakukan bid'ah dalam agamanya dan menyatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara tidak benar dengan lidahnya dan perbuatannya atau tindak tanduknya. Baik. Dalam kitab Fathul Qadir Syarhul Hidayah jilid yang pertama halaman 455, Ibnu Humam menyebut bahawa menyatakan kerana sesungguhnya hukum itu apabila teragak-agak antara bid'ah dan sunnah, maka perkara naklah ditinggalkan, kerana meninggalkan bid'ah itu mesti. Ini adalah salah satu daripada prinsip yang ke-10, yang mana seseorang itu hendaklah meninggalkan perkara yang meragukan jikalau perkara tersebut melibatkan di antara perkara sunnah dan perkara bid'ah. Apabila meragukan, sebaik orang mukmin meninggalkan apa yang diragui. Dan bagaimana ini merupakan kaedah yang dinyatakan oleh ulama salafus salih, serta bagaimana perangai sahabat Nabi SAW sering meninggalkan perkara yang mereka ragu-ragukan di antara halal dan haramnya. Kerana perkara halal dan haram ini memainkan peranan yang cukup penting dalam melibatkan hati manusia ini. Sebab itu kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW tadi telah menyatakan bahawa bagaimana Nabi SAW mengaitkan di antara perkara syubhah, perkara tidak diketahui halal dan haram dengan hati. Akhir ucapan Nabi itu Nabi sebut ala innal jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad kamu itu ada segumpal hati. Apabila syubhah di antara sunnah dengan bid'ah. Sunnah dengan bid'ah. Kerana orang yang bid'ah ni dia buat satu perkara, dia mendatangkan dalil yang umum yang kita telah bincangkan dalam kuliah kita yang lepas. Yang kadang-kadang sebagai orang awam kita macam teragak-agak. Teragak-agak macam mana? Seolah-olah macam dia sebut tu benda ada dalil betul daripada Nabi SAW. Bila dia sebut macam ada dalil betul benda tu, bermakna kita telah teragak-agak. Kita tinggalkan yang teragak-agak. Kerana manusia ini mudah diwaswas oleh syaitan. Itu kaedah yang ke-10 yang kita bincang pada kuliah kita yang lepas. Baik. Kaedah yang ke-11. Kita tengok hari ini kaedah yang ke-11 pada muka surat yang ke-36. Prinsip yang ke-11. Asal ibadah adalah ditegah ataupun tauqif. Kaedah ini bermaksud tidak disyariatkan satu ibadah pun melainkan dalilnya, kerana pada asal ibadah itu tauqif,
ia ini tergantung kepada dalil dan syarat. Kita ditegah melakukan suatu perkara dengan tanggapan ia sebagai ibadah, melainkan jika ada dalil tentang sabitnya perkara tersebut. Ini bererti mana-mana ibadah yang tidak disandarkan kepada dalil, maka hukumnya tertolak sebagaimana disebut sebagai bid'ah. Ini berdasar kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurannya, A'udzubillah minasyaitonir rajim, surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina ay amrin nabi." Siapa yang mengadakan urusan agama kami, urusan kami, ini agama Islam. Nabi ini adalah utusan daripada Allah untuk menyatakan benda syariat. Untuk mengajar kepada manusia ni ibadah. Itu makna man ahdatha fi amrina. Amrina di situ makna urusan Nabi. Apa makna urusan Nabi? Nabi nak mari mengajar bahasa Arab ke? Tidak. Nabi nak mengajar fi amrina, maksudnya fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrina makna urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menegakkan syariat. Siapa sahaja buat benda yang baru dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tertolak mana tidak sah, tertolak mana tidak boleh buat. Hadis Bukhari dan Muslim. Seorang itu tidak boleh melakukan sesuatu sebagai ibadah, melainkan setelah mengetahui bahawa ia disyariatkan berdasar kepada dalil yang muktabar. Jika tidak, bererti dia beramal mengikut akal fikiran, bukan mengikut apa yang disyariatkan. Bermakna, sebarang ibadah itu mesti ada dalil. Macam mana orang duk sebut, penceramah duk sebut bahawa semua hukum tu asalnya boleh, ada dalil mengharamkan, baru kata boleh. Dia siap tanya dalil lah kita. Hak kita buat bid'ah ni, mana dalil kata haram? Mana dalil kata haram, dia kata. Dia tanya dalil hak haram. Nak cari dalil hak haram memang tak jumpa, tapi dalil hak melarang buat bid'ah tu ada. Nak cari dalil haram ke suatu bid'ah itu memang tidak ada, sebab bid'ah tu sendiri benda hak tak ada zaman Nabi. Kamu duk buat bid'ah tu, benda tu tak ada zaman Nabi, macam mana kami nak cari dalil yang mengharamkan benda tersebut? Memang tidak ada dalil yang mengharamkan benda tersebut. Tetapi dalil mengharamkan benda tersebut, Nabi telah sebut secara umum, man ahdasa fi amrina had ma laysa fihi fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu dalil lah tu orang panggil. Tak, dia kata kita nak dalil khusus mengharamkan benda ni. Tak ada pun dia kata. Kalau begitu, mu boleh semaya asar, mu boleh semaya 5 rakaat sebab mu rajin. Mana dalil kata haram semaya Jumaat, semaya asar 5 rakaat? Cuba mari pada aku dalil hak haram. Kita kata ke dia, cuba mari pada kita dalil hak mengharamkan solat asar 5 rakaat. Cuba mari pada kita mana dalil yang mengharamkan kita untuk solat maghrib 4 rakaat. Awak mari dalil haram. Tak boleh cari dalil. Tak boleh cari dalil. Memang tak boleh cari dalil sebab tak ada dalil yang mengharamkan benda tersebut. Kita pakai buah yang sama, dia panggil. Buah dia pakai tu kita guna balik untuk pakai ke dia. Cuba mari dalil. Kenapa kita solat 4 rakaat pada solat Zuhur? Kita solat 3 rakaat pada solat maghrib, kerana sallu kama ra'aitumuni usalli, kerana dalil. Kerana dalil semayang sebagaimana tengok aku semayang. Mudah ya nak faham. Ni tanya dalil, apa yang kami buat tu, mana dalil yang kata mengharamkan? Dia rasa dia cakap gitu cerdik dia tu. Dia rasa dia cakap gitu tu macam cerdik nampak. Macam tak ada dalil kata haram maka boleh buat. Sedangkan ibadah itu asal dia haram. Ada dalil baru jadi ibadah. Sebagaimana apa yang kita bincang ni, asas dalam ibadah tauqif, ditegah. Ataupun hukumnya tergantung. Ada dalil baru boleh. Ada dalil yang mensyarakkan sesuatu tu baru boleh buat. Ia bergantung kepada dalil. Oleh kerana itu, ibadah-ibadah syariat kepada umat seperti semayang, puasa, zakat, haji, ibadah yang sabit berdasar pada dalil dan hukumnya
Syaratnya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ibadah ni? Mendekatkan diri kepada Allah mengikut cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu daripada prinsip agama. Kita duk baca benda ni, duk baca ni tujuan untuk apa tuan-tuan? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Tu orang panggil ibadah. Kita kata apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang yang terdekat dengan Allah, Nabi orang paling dekat dengan Allah. Dan sahabat pula, sahabat orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kata sahabat tu wali, wali lah dia. Memang wali. Sebab ciri-ciri itu ada pada dia. Dan dia juga diiktiraf oleh Nabi SAW. Mari orang kebelakangan ni berani-berani dia menuduh sahabat dengan tuduhan yang tidak patut. Sebab itu saya katakan tuan-tuan rahmati Allah. Kita nak kaifiat tertentu, baca hak ni dapat begini, baca banyak ni penentuan kepada angka-angka bacaan-bacaan begini-begini itu mestilah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita baca tu tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah tentu. Kita baca tu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dekat diri pada Allah Taala. Bermakna itu ibadah. Bila ibadah itulah nak kepada dalil ni. Allahu Akbar. Usul ini memberikan kepada kita kefahaman bahawa setiap sesiapa sahaja yang mendakwa suatu amalan atau perkara itu ibadah, maka dia dituntut supaya mengemukakan dalil. Sama ada daripada Quran ataupun sunnah tentang sabitnya amalan tersebut. Mesti kemukakan dalil. Daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Lalu bila kita tengok dalil ni, orang pun kata apa? Orang kata, memang dia kata puak-puak tu memang selalu minta dalil. Malahan ada ustaz pula kata kalau dia minta dalil, dia kata katok kepala dia. Dia kata gitu. Minta dalil katok kepala dia. Sebab dia kata tak boleh, tak ada dalil. Nak ada dalil macam mana? Dalil tu bukan hak Nabi SAW buat. Memanglah tak ada dalil ataupun sahabat buat. Tidak ada. Ada video seorang ustaz tu, dia kata nak jauh daripada maksiat, dia kata. Jauh daripada maksiat, kita makan, kita minum tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita minum, setiap kali kita suap dalam mulut kita Bismillah. Contoh dia kata lah, minum air, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Letak sat. Lepas tu nak minum air lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan pun gitu juga. Dia kata biar lama pun dia kata tak apa. Kaifiat itu datang daripada mana? Nak menjauhkan maksiat itu berarti ibadah. Mesti ada kaifiat dia, cara dia. Dan ini mesti daripada Nabi SAW. Dalil umumnya ada Nabi kata, Kul sammillah. Nabi suruh baca Bismillah je kalau makan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kul sammillah, Nabi kata. Bismillah. Makan, ambil hak dekat sekali. Itu hadis Nabi. Sekali tu je Nabi baca, Kul sammillah. Sekali tu je. Minum pun sekali tu. Ni setiap kali makan, setiap kali minum Bismillah. Bismillah. Dah berani dia sabitkan dengan hadis Nabi SAW. Cukup-cukup pendusta dan pembohong terhadap Nabi SAW. Tidak takutkah kamu, hei ustaz, wahai pendakwah, dengan arahan Nabi, larangan Nabi, celaan Nabi SAW, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai Nabi SAW, dia telah menyediakan kursi untuknya dalam neraka. Confirm seat, orang panggil dalam neraka. Falyatabawwa makna dia tu reconfirm dah seat dalam neraka kalau tak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Bagaimana saya tunjuk contoh selalu macam kita beli tiket kapal terbang, tiket flight lah. Hari sekalian kita beli tiket bas. Tunggu hari je. Kita dah ada kursi kita situ. Tunggu hari je kita masuk duduk atas kursi kita. Itulah gambaran yang kita boleh beri kepada orang yang mengkadziba. Mana-mana orang yang membohongi. Kita boleh buka syarah hadis ni dalam Mishkat Masabih pun ada dalam Babul Ilm. Ada disebut berkenaan dengan hadis man kadhiba alayya muta'ammidan, ini mendustai Nabi SAW. Dan kalau kita tahu perkara itu dusta, kita pergi sebar lagi.
kita termasuk juga dalam hadis ini. Sebab ada hadis lagi, satu lagi yang mana kita tahu benda tu bohong, tapi kita menyebarkan kebohongan, juga termasuk dalam orang membohongi Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan yang dapat WhatsApp ke, dapat video ke, dapat apa ke, berkenaan dengan satu-satu amalan yang bukan daripada Nabi SAW, jangan duk sebar. Kalau ragu-ragu pun jangan sebar dah. Sebagaimana yang kita sebut usul kita yang ke-10 tadi, iaitu meninggalkan perkara yang meragukan. Kalau kita ragu-ragu pun jangan sebar dah. Ni duk sebar merata. Duk sebar merata macam-macam lah. Sekarang ni Dajjal nak mari lah, gitulah, inilah. Saya kata memang Dajjal mari pun, pendusta-pendusta agama, penunggang agama ni tu Dajjal zaman sekarang. Itulah Dajjal zaman sekarang sebab mereka mendustai Nabi SAW. Jadi kalau kita faham prinsip kita yang ke-11 ini, iaitu asal agama itu ditegah, ada dalil baru boleh buat, kita akan faham bahawa setiap benda yang kita nak buat berbentuk dalil ini mestilah mendatangnya daripada hadis Nabi SAW. Cukup-cukup kita boleh faham. Dan Nabi SAW menyebut lagi, hadis yang kita baca dah tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengadakan dalam urusan kami agama Islam ini, maka dia tertolak. Dia kata seorang mukallaf tidak boleh mengadakan, mencipta sendiri sebarang amalan walaupun dengan niat menjadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kerana niat yang baik tidak memadai untuk menjadikan sebagai ibadah, tetapi memerlukan juga kepada asalnya. Amalan yang direka itu tidak dipanggil sebagai ibadah tapi bid'ah. Setiap bid'ah itu boleh menyesatkan. Hal ini berbeza dengan adat. Adat itu asal dalam adat itu dibolehkan. Perkara-perkara biasa. Apa yang dimaksudkan dengan adat di sini itu urusan dunia yang tidak berkaitan dengan ibadah, yang tidak berkaitan mendekatkan diri kepada Allah. Ia merujuk kepada kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka, dalam perkara yang diperlukan mereka. Apa bentuk urusan manusia diharuskan kecuali dalam perkara ditentukan syarak sebagai haram. Bagi contoh, seorang itu boleh melakukan apa juga bentuk akad selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip syarak dan tidak ada unsur penipuan, perjudian dan riba. Baik. Begitu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dikerjakan dengan perbuatan adat sendiri, tetapi hendaklah melakukan ketaatan wajib ataupun sunat dengan sabit dalil-dalilnya. Contohnya, semata-mata berdiri ataupun semata-mata berjalan kaki. Ringkasnya dalam bab ibadat, syarak menentukan pengasasan dan pengasas manakala dalam bab adat muamalat sebagai pembaik dan pemurni. Maksudnya syarak mengasaskan ibadah dengan dalil untuk memperelokkan urusan adat manusia dengan meletak prinsip yang umum. Baik, kalau kita faham di sini, kalau bab urusan biasa, urusan kita keduniaan ni tak apa. Tapi penentuan kepada bacaan tertentu dalam ruang lingkup ibadah, mestilah benda tu mari daripada Nabi SAW. Mesti mari pada Nabi. Bacaan-bacaan tertentu, zikir pada hari-hari tertentu, semua tu adalah benda yang memerlukan kepada dalil. Semua benda pada dalil. Dia kata penat nak cari dalil belaka. Tak penat sebab dalil itu telah ada. Dalil itu telah ada. Kita bercakap begini ni seolah-olah orang nampak kita macam lawan ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu dah siap dah semua dah, mereka pun dah teliti dah. Bukan di situ yang kita nak bincangkan. Bukan di situ. Kita nak bincang asas kepada ulama tu buat tu duduk di mana? Asas dia duduk di mana? Tu yang kita nak bincang. Kita bukan tidak siqah dengan dia, tidak percaya dengan ulama tu kita percaya. Dengan ulama tu kita percaya. Kesian sahabat saya yang membela sunnah ni, kita nampak kesian. Contohnya isu yang baru-baru ni. Seorang syekh daripada Arab yang duduk di Malaysia, yang tuan-tuan pun kenal, salah seorang daripada ustaz selebriti, Ustaz Muhib, dikecam dengan begitu hebat dalam Facebook dia sehingga dia buat laporan polis
Kerana ada yang menuduh dia ISIS dan sebagainya. Saya bukanlah nak jadi pembela dia, tidak. Tapi kita membela orang yang membela sunnah Nabi SAW. Itu prinsip saya. Apa yang salah dia kata tidak ada salah. Tidak ada salah yang dia kata. Dan dijawab oleh seorang syekh daripada Kok Diang kita, Syekh Tok Koko Kok Diang kita, yang menuduh Nabi, menuduh para sahabat sebagai orang yang merelakan bid'ah. Dituduh Sayyidina Bilal sebagai buat bid'ah dan diakui bid'ah tu oleh Nabi. Cara dia sebut tu begitulah. Dia kata kullu orang ni reti baca kullu bid'atin dalalah, dia kata tu je hadis dia reti. Dia faham tak bahawa bukan semua kullu tu bukan semuanya bid'ah. Dia faham ke tak, dia kata. Hari ni saya nak jawab. Dalam ringkasan masa yang ada ni, akhir kuliah ni memang saya niat nak jawab. Saya jawab ni bukan nak bergaduh dengan dia, tetapi saya jawab ni untuk membela sahabat Nabi SAW yang dia sebut sahabat Nabi telah buat bid'ah. Saya harap video ni sampai pada Tok Syekh ni. Biar dia reti. Jangan jadi penunggang agama dan jangan berdusta di atas agama Nabi SAW. Kalau tidak jadi macam ulama Yahudi. Mereka mengambil pendeta-pendeta agama sebagai dalil mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dia menjadikan pendeta-pendeta agama dia sebagai dalil, bukan daripada ajaran Rasul yang dia buat mari. Baik, kita dengar jawapan dia. Yang pertama dia kata, kenapa semua orang kita kata kullu bid'atin dalalah, setiap benda bid'ah. Kullu tu bukan semua. Contoh hadis Nabi dia kata, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu membuat kesalahan. Dia kata kalau kita nak kata kullu tu semua, maknanya semua termasuk Nabi. Nabi tu manusia. Dia kata gitu. Nabi tu manusia. Bermakna apabila Nabi tu manusia, Nabi pun buat kesalahan, sedangkan Nabi tidak ada kesalahan. Orang ni yang pertama saya nak kata dia tidak reti berinteraksi dengan hadis. Cara nak berinteraksi dengan hadis, tuan-tuan rahmati oleh Allah, satu perkara disebut oleh Nabi SAW, disokong oleh hadis yang lain ataupun dikecualikan oleh hadis yang lain. Dalam bab hadis kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berdosa. Setiap anak Adam itu berdosa kecuali Nabi. Sebab Nabi itu ada dalil lain yang mengecualikan dia. Baik, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kita terima dulu. Kita terima hak dia kata tu bahawa bukan setiap benda bid'ah itu sesat. Kita nak sekarang ni mana dalil yang menyokong kata bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah tu mana? Ada ataupun tidak pengecualian bid'ah dalam bab ni? Sebagaimana kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu buat kesalahan, dan ada hadis pengecualian bahawa Nabi tidak bersalah. Nabi tidak ada dosa. Ada hadis. Dan ada dalil bahawa Nabi SAW itu maksum. Tidak ada dosa. Baik, sekarang ni kita guna kaedah hak dia pakai juga. Kullu bid'atin dalalah, baik kita terima. Terima dulu bahawa bukan setiap benda bid'ah itu sesat. Tapi saya nak tanya, ada ke tak dalil yang mengatakan bahawa pengecualian ada bid'ah yang boleh? Boleh dah, terkecing nak jawab tu. Cuba jawab hal tu dulu. Tu soalan pertama untuk Tok Syekh ni. Yang kedua, dia kata, kenapa sahabat-sahabat apa buat? Benda yang Nabi tak buat, sahabat berbuat. Contohnya hadis Bilal, dia kata, jika kita temui hadis Nabi SAW, Bilal berwuduk. Dan Nabi tanya, apa yang kau melakukan amalan yang paling aku harapkan? Apa yang kamu buat sampai aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga? Bahawa dia semayang, solat lepas pada dia ambil wuduk. Baik, kita nak jawab. Yang pertama sekali, kita kena tahu bahawa Bilal amalkan apa yang telah pun disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, kalau kita buka hadis, iaitu hadis Abu Dawud.
hadis Abu Dawud yang Nabi SAW sebut terang-terang berkenaan dengan bahawa orang tu dia ambil wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat. Terang-terang. Tu boleh tengok dalam Abu Dawud. Baik, kita tengok apa sebenarnya disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis Abu Dawud, "Ma min ahadin yatawadda'a fayuhsinu al-wudu'a wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alayha illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang pun berwuduk di kalangan kamu, dia memperelokkan wuduk lalu mendirikan solat 2 rakaat, dia memfokuskan jantung hatinya kepada Allah Ta'ala serta wajahnya dalam mengerjakan melainkan yang wajib buat dirinya itu syurga. Rawahu Abu Dawud. Daripada Uthman ibn Affan juga ada hadis. Rawahul Bukhari hadis 1934. Riwayat Abu Dawud hadis 906. Kata Uthman, "Man tawadda'a wudu'an hadha", siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ni, kata Nabi SAW, kemudian dia menunaikan solat 2 rakaat dan dia tidak lalai dalamnya, maka akan diampunkan dosanya yang kecil yang terdahulu. Ini disebut oleh Imam Ramli dalam ulama Syafi'iyah berhujah menggunakan hadis ini, menjelaskan pensyariatan solat sunat dengan kata beliau, disunatkan solat 2 rakaat lepas daripada wuduk dengan cara seseorang mengerjakan solat sesudah berwuduk diniatkan sebagai solat sunat. Jadi itu solat sunat lepas daripada ambil air semayang. Ni boleh tengok dalam rujuk Syarah Az-Zubat Al-Imam Ramli halaman 48. Maknanya hadis ini telah pun ada. Perkataan Nabi telah pun ada. Cuma Nabi sebut kepada Bilal, salah satu pengiktirafan Nabi kepada Bilal. Ada beberapa syarah kepada Nabi kata pada Bilal tu, disyarah. Buka kitab-kitab ulama Urdu sikit, jumpa. Buka sikit. Di antaranya Bilal ni siapa dia? Bilal ni sahabat Nabi hak kulit hitam. Negro. Saya ni 3 gro. Bilal ni negro dia. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 negro. Bukan nak hina Bilal, tapi nak kata dia tu hitam dia. Bibirnya tebal. Orang hitam di kalangan masyarakat jahiliyah dulu menjadi hamba yang cukup hina. Beberapa perkara disebut dalam syarah ni, beberapa benda yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi menghapuskan asabiyah. Di antara ucapan Nabi kepada Bilal banyak perkara. Dan di antara pujian Nabi ni, walaupun mu kulit hitam, tapi aku dengar tapak kakimu dalam syurga. Salah satu pengiktirafan kepada orang kulit hitam, yang mana orang kulit hitam di zaman Arab Jahiliyah itu sendiri, orang Arab menjadi hamba saja orang kulit hitam ini. Dan apabila Nabi SAW mari Fathul Makkah, Nabi suruh Bilal naik atas Kaabah, azin ya Bilal, azan wahai Bilal. Nabi suruh Bilal tu azan. Kaabah musyarraf, Kaabah yang dimuliakan oleh orang Arab, yang mana orang kulit hitam tu sendiri merupakan hamba bagi mereka. Tapi Nabi suruh Bilal, azin ya Bilal, azan wahai Bilal. Ini menunjukkan pengiktirafan Nabi kepada golongan yang kulit hitam yang selama ini menjadi hamba. Dengan sendirinya semangat asabiyah di kalangan Arab itu hilang. Itu kalau kita nak hurah hadis ni begitu panjang lagi, dah banyak puluh-puluh poin kita boleh sebut berkenaan dengan hadis Bilal ini. Jadi ustaz ni tadi dia telah menuduh sahabat tu buat bid'ah. Hujah yang pertama memang ada hadis. Yang kedua, dia tidak tahu ke istilah sunnah ini takrirun Nabi. Apa makna takrir? Akuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara sunnah. Dah kena ingat. Baiklah. Bukan semua sahabat buat itu diakui oleh Nabi. Bukan semua. Kerana ada orang yang mari rumah Nabi, yang kita baca pada usul yang ketiga dalam kitab ni. Bertanya macam mana, apa ni orang panggil, amalan Nabi. Nabi berpuasa, kadang-kadang Nabi berbuka, dia kata aku nak puasa selalu. Nabi semayang malam, kadang-kadang Nabi tidur, dia kata aku nak semayang direct. Itu di antara benda yang dia sebut. Nabi berkahwin, aku tak mau berkahwin sebab aku nak lebih. Setara Nabi pun begitu, aku macam mana?
Dia fikir tu baik, dia fikir nak buat lebih. Dia fikir nak buat lebih. Tapi benda tu adakah diakui oleh Nabi? Tidak. Tidak diakui oleh Nabi. Tapi Nabi melarang benda tersebut. Bermakna semua benda yang sahabat buat bukan yang diakui oleh Nabi SAW. Tu kena ingat. Dan sahabat ini adalah penyempurnaan di antara kefahaman para sahabat ini. Mereka tidak sekali-kali akan buat lebih pada Nabi. Kecuali kadang apabila Nabi sebut benda tu, contoh. Seorang yang bersin daripada Ibnu Umar yang telah kita sebut belum pada ni. Dia bersin, dia sebut Alhamdulillah wassalam ala Rasulillah. Kata sahabat tu, aku pernah berkata begitu depan Nabi. Tapi Nabi tak bagi. Nabi kata, katalah cukup dengan kata Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi ajar begitu pada dia. Dia tambah tak? Dia tambah benda tu. Tapi Nabi tak akui, makna benda tu tidak sunnah. Yang ketiganya, sahabat Nabi dijadikan hujjah oleh kerana dia sahabat berdasar kepada hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin. Kepada kamu sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Hadis Nabi lain, khairul quruna qarni, sebaik-baik kurun aku, kemudian kurun lepas daripada aku. Bermakna kalau kita tengok daripada ni tuan-tuan rahmati oleh Allah, jelas menunjukkan bahawa sahabat tidak melakukan bid'ah sebagaimana yang dia buat. Kita boleh kata bid'ah daripada sudut bahasa, bukan daripada sudut syariat. Uthman ibn Affan mengumpulkan Al-Quran, boleh kita kata bid'ah daripada sudut bahasa, tapi mengumpulkan Al-Quran untuk memudahkan orang baca Quran. Dan dia tidak buat benda-benda amalan-amalan tertentu untuk baca Quran kena begini-begini, tidak. Bermakna sahabat jauh daripada bid'ah. Tuduhan mengatakan sahabat buat bid'ah dan merelakan bid'ah yang dibuat oleh hari ini kerana sahabat pun boleh buat bid'ah. Ini tuduhan yang jahat kepada para sahabat. Dan patut bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seru dia bertaubat dengan Allah Taala. Kenapa bertaubat dengan Allah? Sebab itu merupakan tuduhan kepada sahabat. Itu saya jawab berdasar kepada live yang kita sebut, yang dia telah sebut dalam dia punya kuliah. Jadi itu semua adalah tuduhan kepada sahabat Nabi SAW. Dan kalau kita nak tengok lagi, ada perbincangan yang khas berkenaan dengan hujah-hujah yang dia buat itu, hujah-hujah yang dia sebut tadi. Sahabat Nabi boleh buat bid'ah, mengapa kita tidak? Itu di antara benda-benda yang dihujahkan. Bantahan yang kedua, ya, kalau kita nak sebut lagi, kita kena tahu bahawa tidak semua amalan baru dan urusan yang diada-adakan oleh sahabat tu, bagaimana saya sebut, mendapat pujian daripada Nabi. Hadis tadi, hak mari rumah Nabi tadi, yang pertama. Batu yang kedua pula, daripada Mutarrif Abdullah, daripada Abdullah radhiyallahu an, katanya ayahnya bersama satu rombongan daripada Bani Amir berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu beliau, apabila mereka tiba, mereka berkata, anta sayyidina, engkau tuan kami. Mendengar demikian, Rasulullah SAW menjawab, tuan kami adalah Allah tabaraka ta'ala. Mereka Bani Amir berkata, engkau adalah yang paling mulia dan paling besar kemuliaannya. Rasulullah SAW menjawab, berkatalah kamu dengan perkataan itu, akan tetapi jangan sampai syaitan menjadikan kamu sebagai wakilnya. Ini adalah salah satu daripada perkataan Nabi SAW berkenaan dengan Sayyidina. Engkau adalah Sayyidina, tuan kami. Nabi kata, tak perlu kata gitu. Tak perlu kata gitu. Dan dia puji lagi Nabi, engkau orang yang paling mulia daripada kalangan kami. Nabi kata, boleh nak puji begitu, boleh. Perkataan begitu. Tapi kena ingat, jangan sampai syaitan menjadi wakil pada kamu. Jangan melampau, jangan gulu, sehingga sembah aku. Itu adalah perkataan Nabi SAW. Bermakna Nabi menegah orang yang berkata begitu. Bermakna tidak semua benda yang orang kata depan Nabi itu menjadi sunnah. Ada yang berbentuk Nabi tegah, makna benda itu tak boleh. Dan banyak lagi hadis di antaranya para sahabat Nabi SAW, bagaimana yang telah kita baca, orang menghitung biji batu tasbih 100 kali dimarahi oleh sahabat Nabi SAW. Bagaimana sahabat Nabi marah? Peninggalan sahabat tu ada lagi, baju mereka tidak koyak lagi, gelas Nabi yang Nabi tinggal tak pecah lagi, maknanya baru lagi. Kamu nak buat benda ni dah. Dia kata kami fikir baik. Memang tidak ada semua orang yang fikir huduh benda ni fikir baik semuanya. Tapi benda tu bertentangan dengan syariat ataupun tidak. Diajak oleh Nabi ataupun tidak.
Bermakna sahabat cukup anti dengan benda bid'ah. Akhirnya saya nak sebut pada orang ni, kalau dia kata bukan semua kullu itu, kullu bid'atin dalalah tu, setiap benda bid'ah itu sesat. Perkataan dalalah tu sesat tu. Kullu tu ialah setiap bid'ah sesat. Dalalah itu, dalalah ni digunakan dalam bentuk akidah. Ada ke bid'ah hasanah? Ada ke akidah hasanah? Ada. Ada ke akidah sayyi'ah? Ada. Kullu bid'atin dalalah. Bid'ah ini, kalau kita kata ada ke bid'ah hasanah? Ada. Kerana dalalah disebut pada belakang. Sesat di belakang tu. Ada ke akidah jenis sesat, tapi sesat ni hasanah, sesat ni baik, sesat ni sayyi'ah? Ada gitu. Perkataan dalalah tu. Akidah betul lah, ada hak sesat, ada hak tak sesat. Sekarang ni Nabi kata akidah yang betul dia panggil fiqratun najiyah. Akidah yang betul. Hak ni firqatud dalalah. Hak ni hak sesat. Sesat ni saya nak tanya, ada ke sesat hak okey, sesat hak tak okey? Kalau nak jawab gitulah, ada. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Perkataan dalalah tidak sama dengan riwayah. Riwayah makna dosa juga, tapi dosa yang melibatkan perangai. Dalalah dosa akidah. Saya nak tanya, dalam akidah yang buruk tu, dalalah tu, ada ke hak ni akidah buruk tapi okey sikit, hak ni akidah buruk tapi tak okey? Hak ni bukan macam bagi harta zaman Piramli ni, satu untuk bapak kau, satu untuk bapak aku. Kepala bapak untuk bapak kau, kepala bapak untuk bapak aku. Ni bukan nak bagi harta makan zaman Piramli. Ni orang nak sebut pasal dalil. Perkataan dalalah tu, mari dulu tafsiran dia apa dalalah itu. Sampai kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin tu perkataan mari mana tu? Dallin tu perkataan dallin. Dah banyaklah Quran dal tu disesat, ditujukan kepada semua benda-benda yang tak betul. Kalau awak kata bid'ah, setiap benda bid'ah itu, bukan semua benda bid'ah. Wah, sesat tu nak gimana? Sesat belakang tu nak tinggal mana? Perkataan tu. Itu benda yang perlu dia jawab. Dan minta dia jawab lah, tak apalah, kita bersama-sama jawab. Supaya dia reti bahawa jangan tuduh sahabat itu buat benda bid'ah. Jangan tuduh sahabat itu buat perkara-perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Kerana benda itu amat-amat dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh kerana itu, tuan-tuan rahmati Allah, kesimpulan daripada apa yang saya nak sebut pada hari ini, dalil dan terang nyata saya telah sebut dengan tepat, dengan dalilnya, dengan bawa mari Qurannya, dengan athar sahabahnya, dengan dalil hadisnya. Terpulang atas tuan-tuan lah, sama ada nak fikir yang mana untuk bawa jumpa dengan Allah. Sebab amalan-amalan ni kita nak bawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab kita akan mati bertemu dengan Allah. Bila mati bertemu dengan Allah, kita akan bawa segala benda yang kita ada ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan jalan yang Nabi sebut, wa hadha siratim mustaqiman, ni jalan hak betul, fattabi'uh, mu kena ikut. Bukan kita nak timbul isu polemik bid'ah ni, tidak, tapi nak suruh tuan-tuan faham, nak suruh tuan-tuan reti. Bahawa bukan, kalau dia sebut bukan setiap bid'ah itu sesat, kita boleh terima dalam bid'ah daripada sudut bahasa. Dia buat mari pula kalam Imam Syafi'i. Saya dah sebut dah dalam usul yang ke-8 ke berapa berkenaan dengan kalam Imam Syafi'i. Ta'rif Imam Syafi'i sebut hasanah dengan sayyi'ah tu apa dia? Kita boleh tengok. Walaupun Imam Syafi'i sebut, tapi ta'rif dia tu baca biar habis, jangan baca sekat-sekat. Kata Izzuddin Ibn Abdul Salam, kita tengok apa ta'rif Izzuddin. Semua ulama ta'rif bid'ah itu daripada sudut bahasa banyak. Tapi bab syariat, semua ulama bersetuju bahawa tidak boleh mengadakan syariat yang baru dalam bid'ah yang baru dalam bab syariat. Itu kata ulama. Hak tu kena ambil. Tapi perbahasan daripada sudut bahasa tu ada. Kita tak mau ambil daripada sudut bahasa. Sebagaimana kita kata as-salah ya lughatan ad-du'a. Semayang daripada sudut bahasa doa. Tak payah semayang, doa saja. Kalau nak pakai ta'rif bahasa, kita nak ambil syara'an. Syara'an. Sebagaimana solat, hiya lughatan daripada sudut bahasa doa. Wa syara'an aqwalun wa af'alun.
perbuatan perkataan yang muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, diakhir dengan niat. Hak tu kita nak ngaji. Kita nak ambil daripada sudut syarak. Dan semua ta'rif hadis Nabi SAW mesti ada ta'rif hiya lughatan. Hatta bahasa Arab sendiri pun ada dia punya lughah dia, tapi dia akan balik kepada syarak. Kalau ustaz ni nak main bahasa, saya sebut tadi, baik, awak tak boleh semayang, awak doa je. Sebab apa? Ta'rif solat daripada sudut bahasa itu doa. Jangan ambil ta'rif syarak. Sekarang ni bid'ah dalam masalah syarak. Sebab tu Nabi kata, fi amrina. Dalam urusan aku. Urusan Nabi ni urusan syariat. Bukan Nabi nak main mengajar bahasa Arab. Sebab Nabi tu orang Arab dah. Tak reti lagi, tak tahulah. Ambil telefon tu makan. Harap reti lah tuan-tuan, rahmati oleh Allah. Biar reti, biar faham, dan biar jelas. Mana-mana tak jelas tu boleh call saya, boleh telefon saya, tak ada masalah. Dan mana-mana hak nak ni risalah ni ada dengan PDF, boleh mesej saya, tinggal nombor telefon dan sebagainya. Kita akan hantar pada tuan-tuan, mungkin boleh jadi rujukan pada tuan-tuan insya-Allah. Itulah saja untuk pagi ini, insya-Allah kita bertemu lagi di masa-masa akan datang. Kita ada lagi lebih kurang dalam 2 lagi usul kita yang kita habiskan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.